Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Maqalah Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai hadis oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai hadis. Jadi kita masuk kepada bahagian keempat dah. Iaitu membetulkan kesalahfahaman umat. Membetulkan kesalahfahaman umat. Di dalam perkara pertama, membetulkan kesalahfahaman umat ni, iaitu tentang hadis kelebihan tarawih. Kepalsuan hadis tentang kelebihan tarawih. Kelebihan sebenarnya tarawih lah. Okay, satu hadis tentang kelebihan tarawih pada malam-malam Ramadan sudah tersebar dengan meluas sekali lah. Ni kurang dah dulu. Banyak mana dulu. Habis masjid, habis negeri dah. Semua sekian. Dia sebar hadis kelebihan tarawih pada setiap malam dah. Media-media elektronik, media-media cetak serta media-media massa terutama memainkan peranan mereka menyebarkan melalui akhbar-akhbar pada diari-diari Islam, pada TV, radio, risalah-risalah dan lain. Dengan harapan semoga mereka mendapatkan saham dalam usaha menggalakkan umat Islam supaya rajin beramal ibadah. Terutamanya dalam bulan yang diberkati itu, bulan Ramadan itulah. Hadis yang dimaksudkan itu ialah satu hadis yang agak panjang lah. Kononnya diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang sebahagian daripadanya adalah seperti berikut. Nak berbuah belakang panjang lah dah. Berbuah sebahagian saja dah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sudah bersabda berkenaan dengan fadilat sembahyang tarawih pada bulan Ramadan antaranya. Pertama dah. Dari malam pertama keluar dosa-dosa orang mukmin pada malam pertama seperti dia baru dilahirkan. Ini mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Habis licin dosa dia dah. Malam pertama habis licin dosa dah. Jadi macam bayi dah. Yang kedua, malam keempat pula mendapat pahala sebagaimana pahala orang membaca kitab Taurat, kitab Zabur, Injil dan Al-Quran. Ada pahala baca kitab Taurat, Zabur. Hak betul, hak salah kau tahu dah ni. Mula ni tak ada hak betul dah Taurat, Zabur, Injil dah. Dapat pahala baca macam Quran, baca Taurat, Zabur, Injil, 4 kitab. Ada pahala dah. Okey, semayat tarawih malam keempat. Malam ke-6 pula Allah kurniakan pahala kepadanya, pahala malaikat-malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Yang ni sebanyak 70,000 malaikat sekali tawaf. Jadi malaikat boleh pahala kita apa? Semaya tarawih malam ke-6 tu boleh pahala macam malaikat tawaf Baitul Ma'mur dah. Serta setiap batu-batu dan tanah-tanah akan mendoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mengerjakan sembahyang tarawih pada malam ini, malam ke-6. Hebat dah. Malam ke-7 pula seolah-olah dia dapat bertemu serta menolong Nabi Musa AS menentang musuh ketatnya Fir'aun dan Haman. Boleh pahala pada zaman dulu lagi tak? Boleh pahala lagi lah ni. Dia semayang malam ke-7, pahala tolong Nabi Musa menentang Fir'aun. Malam ke-8 Allah mengurniakan pahala orang semayang tarawih seperti mana yang sudah dikurniakan kepada Nabi Ibrahim AS. Semayang tarawih seperti pahala Nabi Ibrahim semayang tarawih. Nabi Ibrahim semayang, dia pun boleh semayang hari itu. Serupa Nabi Ibrahim semaya dah. Hebat dah. Macam Khalilullah. Malam ke-9. Allah kurniakan pahala dan naikkan mutu ibadah hambanya seperti Nabi Muhammad SAW. Tarah Nabi Muhammad dah. Semaya dia hari tu macam semaya Nabi dah. Hebat dah nak. Kalah Nabi dah. Nabi Ibrahim lagi, Nabi Muhammad lagi habis dah. Kalah habis dah. Yang ke-7 dan kelebihan-kelebihan seterusnya sehingga sampai ke malam yang ke-30. Hebat-hebat lagi lah. Tak ada nak bila banyak doa. Kenapa begitu? Sesudah diajukan pertanyaan pada beberapa tokoh agama tanah air tentang kedudukan hadis ini, daripada manakah ia diambil? Ambil mana hadis ni? Kesemuanya tidak dapat memberikan penjelasan. Tak boleh nak ojak, tak boleh nak sebut sumber daripada mana hadis ni. Sesudah diteliti dalam kitab induk hadis seperti Sunan Sittah pun tak ada, dalam kitab hadis lagi ia tidak ditemui. Besar Musnad Imam Ahmad ke? Tak jumpa, carilah kitab asal mana pun tak jumpa. Main mana ni? Begitu juga dalam kitab-kitab hadis palsu, maudhu'at pun sendiri pun tidak ada dapati hadis ni. Kitab hadis maudhu', ulama-ulama buat dah. Ibnu Jauzi lah, Mula Ali Qari lah, kita baca dah. Ibnu Suyuti dah. Imam. Lama lah tokoh-tokoh. Ibnu Qayyim Al-Manurmuni pun cari tak jumpa, tak ada juga. Ini menunjukkan bahawa hadis ini adalah satu hadis yang baru diada-adakan. Sehingga ulama-ulama hadis terdahulu pun yang menulis tentang hadis maudhu', hadis palsu pun tidak mengetahuinya akan wujudnya hadis ni. Ulama hadis tulis hadis palsu pun tak jumpa hadis ni. Hebat dah.
Kita tidak menafikan kelebihan sembahyang tarawih dan kedudukannya dalam sunnah. Namun begitu, kita tidak mahu umat Islam tertipu dengan berbagai-bagai janji yang palsu yang menyebabkan umat Islam mengerjakan amalan-amalan kebaikan dengan mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak akan diperolehinya. Oh, macam kita, pahala kita rabu lah. Macam Nabi pahala semaya Nabi. Macam Nabi. Dia macam Nabi dia semaya dah. Macam Nabi Ibrahim dah. Dengan tersebarnya hadis-hadis palsu seumpama ini, juga akan mencemarkan kesucian hadis Rasulullah SAW yang dipelihara dengan begitu baik oleh ulama-ulama kita dahulu. Ada cemar lah. Tambah baru lagi hadis ni. Hadis rekod baru pula. Cemar loteng habis lah cemarnya hadis-hadis Nabi. Rasulullah SAW memberikan amaran terhadap orang-orang yang mengadakan pendustaan atas nama baginda SAW dengan ancaman yang berat. Sebagaimana sabdanya, man ta'ammada 'alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Bukhari kitab ilmi. Ba ismi man kadzdzaba 'ala Nabi Muhammad SAW oleh Anas bin Malik, Nabi hadis 108 status sahih. Hadis ni diriwayatkan dengan banyak sekali sehingga sampai ke peringkat mutawatir. Hadis berdusta atas Nabi ni sampai tahap mutawatir. Tak mungkin silap pun, tak mungkin lah. Kerana ramai sangat riwayat sahabat beratus, sahabat cerita benda 200. Ancaman ini merangkumi segala jenis pendustaan ke atas Nabi Muhammad SAW sama ada dengan maksud memberikan galakan, niat yang baik, ikhlas dia. Supaya rajin beramal ibadah pun ataupun ancaman supaya menjauhi segala larangan Allah SWT, tarhib dan tarhib pun tak boleh berdusta atas nama Nabi dah. Ancaman kena jugalah. Mulla Al-Qari dalam Asrarul Marfu'ah selepas membawakan lebih dari 100 riwayat hadis tentang pendustaan atas nama Nabi Muhammad SAW, menukilkan kata-kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ni. Kata Imam Nawawi, haram meriwayatkan suatu hadis palsu, hadis maudhu' bagi orang yang mengetahui bahawa hadis itu maudhu', hadis palsu. Atau dia hanya menyangka sahaja hadis itu maudhu'. Hadis maudhu' tapi sedap bunyi ni. Nak sebar tidak dah. Jadi kalau dia sangka, bunyi pelik ni, nak sebar juga tak boleh lah. Dosa juga. Haram. Siapa yang menceritakan hadis yang dia tahu atau yang dia sangka bahawa ia maudhu', bahawa ia palsu macam reka bang-bangnya, serta tidak menerangkan keadaannya, maka dia termasuk dalam ancaman ini juga. Masuk dalam ancaman. Siapa yang berdusta, sengaja berdusta atas nama Nabi, nama aku, maka siaplah tempatnya dalam neraka dia. Termasuk ancaman itu. Katanya lagi Imam Nawawi kata apa? Tidak ada perbezaan dalam pengharaman pendustaan atas nama Nabi Muhammad SAW antara hadis tentang hukum dan hadis yang bukan berkenaan dengan hukum, seperti hadis yang mengandungi dorongan serta galakan beramal ibadah. Hadis-hadis nasihat dan lain-lain semuanya haram berlaku kalau berdusta atas nama Nabi dah. Semuanya haram termasuk dalam sebesar-besar dosa. Sebesar-besar dosa besar dan sejelek-jelek perkara dengan ijma' ulama Islam, sepakat ulama Islam dah. Seterusnya dia berkata, Imam Nawawi kata apa lagi? Ulama-ulama sedah pun sepakat tentang haram berdusta atas nama orang-orang biasa pun. Bagaimana pula dengan orang yang kata-katanya adalah syariat? Kata-kata Nabi, syariat ni, agama. Kalamnya adalah wahyu. Dan berdusta atasnya adalah pendustaan atas Allah juga. Berdusta atas nama Nabi macam kita berdusta atas nama Allah juga dah. Pasal Nabi ni agama, dia buat agama ni. Firman Allah SWT, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia mengucapkan mengikut kemahuan hawa nafsunya. Apa yang diucapkannya tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi ucapan Nabi ni ucapan wahyu, bukan ikut nafsu Nabi ni. Surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Dalam hadis tersebut ada galakan supaya umat Islam rajin melakukan amalan tarawih pada bulan Ramadan. Seperti kita sering dapati hadis ancaman terhadap orang meninggalkan sembahyang. Yang mana sebenarnya hadis itu pun sudah direka atas nama Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh satu hadis yang sebahagian daripadanya berbunyi, jika seorang itu meninggalkan sembahyang zuhur, dosanya adalah seperti dia berzina dengan ibunya sendiri. Jika dia meninggalkan sembahyang asar, dosanya adalah seperti meruntuhkan Kaabah. Ni kita budak-budak wajib baca lah hadis ni. Adakah tidak cukup dengan janji? Ni apa hadis palsu dah. Adakah tidak cukup dengan janji ganjaran daripada Allah bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan yang terdapat dalam kitab hadis sahih saja? Apa nak pakai hadis pelik-pelik ni dah? Nak baca hadis palsu dah. Tinggal hadis sahih. Contohnya hadis sahih dah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang sudah lalu.
Hadis direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Fadlul Lailatul Qadar. Fadlul Lailatul Qadar oleh Abu Hurairah, nombor hadis 2014, status saya. Ada satu lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Juga dah. Siapa yang semaya malam bulan Ramadan ni dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala daripada Allah, diampunkan dosanya telah lalu juga. Itu sahih dah. Adakah tidak cukup dengan ancaman terhadap orang yang meninggalkan sembahyang terdapat dalam Al-Quran? Firman Allah SWT bermaksud, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu termasuk orang yang tidak mengerjakan sembahyang. Surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Orang Islam ke, orang bukit Islam pun kata sembahyang masuk neraka saqar belaka dah. Sebenarnya bagi mereka yang suka menghidupkan malam Ramadan, tidak mesti dengan adanya hadis rekaan yang seperti ini, mereka akan bersungguh-sungguh dalam menghidupkan amalan tarawih ini. Dan orang yang malas bersembahyang, bawalah hadis yang bagaimana teruk sekalipun, hebat setamana pun tak. Seksaan sekalipun seksaannya, dan mereka tetap tidak mahu mengerjakannya juga. Dia tak sembahyang, tak sedar oyak lah, beri hadis ke apa pun tak. Okay, antara ciri-ciri hadis-hadis maudhu', hadis-hadis rekaan dari segi zahirnya, selain daripada meneliti sanad perawinya, ialah pertama, kelebihan disebutkan menyemai atau mengatasi kelebihan terdapat pada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan pada Nabi dah. Lebih pada sahabat pun tak boleh. Bila hadis tu nampak lebih daripada sahabat pun, itu tanda hadis palsu. Tambah ni serupa Nabi Muhammad, serupa Nabi Ibrahim dah. Serupa tolong Nabi Musa ke apa tu, tak berat benar dah. Atau baca Quran, Taurat, Injil, nampak benar tu hadis tu rekat dah. Atau orang berjuang bersama dengan Nabi-Nabi yang lain. Dah. Apatah lagi bagi menyemai atau mengisi kedudukan Nabi-Nabi kerana umat yang datang kemudian, walaupun setinggi-tinggi wali sekalipun tidak akan dapat mengatasi atau menyamai kedudukan sekecil-kecil sahabat sekalipun, apatah lagi menyamai kedudukan seorang Nabi. Jadi amal yang gapo hebat setamana amal ibadah orang-orang selepas zaman Nabi ni tak akan mengatasi sahabat sekalipun. Sekecil-kecil sahabat, paling hebat sahabat yang buat dosa besar sekalipun tak akan diatasi oleh orang kemudian yang mengaku yang jadi orang akak itu wali setamana, tak akan siapa. Dah. Sekecil-kecil sahabat pun walaupun dia buat dosa besar, jasa dia pahala besar kerana bawa agama perjuangan Islam dia besar. Tambahlah nak kedudukan Nabi semakin jauh lah, tak logik lah serupa dengan semaya Nabi Muhammad, serupa dengan semaya Nabi Ibrahim. Karut tu dah. Yang kedua dah, kelebihan terdapat dalamnya tidak sepadan dengan amalan yang dilakukan, dan ia menyalahi apa yang terdapat dalam syariat, sebagaimana tersebut dalam Quran dan hadis sahih. Lebih hak dah. Melampau. Tak sepadan dengan amal dia dah. Yang ketiga, kandungannya serta ertinya rapuh. Tidak menyerupai kalam Nabi Muhammad SAW. Macam orang kapur buah kedai kopi dah. Over sangat dah. Macam ustaz kapur, tak lebar kapur, mengajar tu lebih hak. Sikit-sikit kapir. Hang gini lah. Dan lafaznya tidak sesuai keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW seperti yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Kita tengok cara Nabi, ya ringkas dia. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itulah dah. Dia tak kecek belik panjang kona ni pelik-pelik, tidak. Yang keempat, dalam setengah risalah terdapat hadis ini, ia dimulai dengan ya Ali. Sedangkan ulama-ulama hadis sudah mengatakan bahawa hadis-hadis yang dimulai dengan kata-kata ini, kata-kata ya Ali ini, hanya 2 atau 3 saja sahih. Yang lainnya adalah palsu dah. Kita sebut ya Ali ni so je benar dah. Lain tu lemah dan palsu dah. Secara umumnya palsu dia banyak yang Ali ni. Hadis yang Ali ni banyaknya palsu secara umumnya. Oleh itu, umat Islam sekalian, terutamanya pihak-pihak berkenaan seperti institusi-institusi agama di peringkat negeri dan pusat, sepatutnya perhatian terhadap perkara seperti ini demi menjaga kesucian hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi pegangan kedua ahli sunnah wal jamaah. Umat Islam janganlah mudah tertipu dengan diayah-diayah palsu yang dikaitkan dengan Rasulullah, sedangkan ia tidak ada hubungan langsung dengan Rasulullah SAW. Janganlah sampai masyarakat kita melakukan suatu amalan dengan harapan akan mendapatkan pahala, sedangkan sebaliknya dosa besar pula yang diperolehinya. Nak sembahyang tarawih baru hadis ni jadi dosa besar pula. Tak padan nak sembahyang tarawih. Dengan menyebarkan dan seterusnya beramal dengan hadis-hadis palsu seperti ini, tahu dah hadis palsu dah amal juga, boleh berdosa besar juga dah. Okey, ketetapan imsak sebelum subuh. Satu penilaian semula, imsak sebelum subuh ni.
Entah bermula dari tahun berapakah umat Islam di negara kita sudah mengenali erti imsak sebelum masuknya waktu subuh selama lebih kurang 10 minit. 10 minit sebelum subuh tu imsak, tak boleh makan, tak boleh minum ya. Namun ketetapan imsak dengan erti seperti ini tidak boleh diketahui di negara-negara Islam yang lain. Sama ada di Timur Tengah atau lainnya, tak ada. Di negara India, Pakistan pun tak bunyi, di negara Arab pun tak bunyi. Tiba-tiba Indonesia ada tak? Malaysia ada, Indonesia je ada dah. Negara Arab, Jordan ke, Mesir ke, Arab Saudi ke, tak ada dengar pun imsak 10 minit sebelum subuh ni. Main mana tiba-tiba ada Malaysia ada. Tidak ada siapa pun antara kita yang cuba bertanya tentang asal-usul imsak ini ni. Menahan diri ni. Imsak adalah kitab fiqh, imsak apabila masuk puasa tu, dan imsak puasa lah. Setengah tu imsak puasa, setengah tu dia balik pada musafir ataupun dia berhenti pada haid ni. Atau ada perbincangan lah. Tapi imsak imsak tu dengan masuk puasa tu lah. Masuknya puasa. Tapi ini masuk sebelum masuk waktu lagi imsak dah. Dah. Bagaimana imsak ini? Apatah lagi mempersoalkannya. Inilah satu sikap yang tidak baik yang ada pada masyarakat kita. Iaitu menurut sahaja semua yang diperkenalkan tanpa unsur perasa, tanpa sangka buruk sikit abuk dah. Juruh baik dah. Benda pelik-pelik pun ustaz beritahu ke. Tok Lebar beritahu, terima lalu dah. Tak tanya dah dalil ke hujah memang pelik ni. Yang menghairankan ialah institusi agama rasmi dan bukan rasmi negara kita juga seolah-olah mengesahkannya juga. Justru ia disebarkan melalui media massa. Risalah-risalah, poster-poster, iklan-iklan dan sebagainya dengan begitu meluas sekali. Semua menyatakan waktu berbuka puasa dan imsak atau imsakiyah. Nah, dia panggil imsakiyah pula dah. Waktu buka puasa dan waktu imsak pula dah. Bukan waktu subuh. Imsak adalah istilah bermaksud menahan diri daripada makan, minum, jima' dan lain-lain perkara yang membatalkan puasa. Betul-betul puasa. Maksud imsak ni tahan diri daripada perkara batal puasa. Inilah juga imsak difahami oleh masyarakat umum daripada waktu imsak yang disiarkan itu. Nah, jadi orang faham imsak dalam jadual tu sebelum subuh lagi nak. 10 minit sebelum subuh. Tak boleh makan, minum juga orang masyarakat faham. Tetapi ada juga setengah-setengah dalam kalangan yang terus makan walaupun selepas waktu imsak itu. Tentu pihak lain memandangnya dengan pandangan yang serulah dan mungkin tidak sah puasanya mengikut orang lain. Dan orang melakukan perbuatan itu berada dalam keadaan sebuah salah. Rasa salah. Makan ni boleh ke? Makan mana? Oleh itu kami berasa bertanggungjawab membincangkan isu ini secara ilmiah berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Di samping kitab-kitab ulama yang muktabar dengan harapan umat Islam amnya dan institusi-institusi agama yang rasmi dan bukan rasmi di negara ini akan menilai semula ketetapan imsak sebagaimana yang diamalkan selama ini. Pertama, Al-Quran dengan jelas mengatakan firman Allah yang bermaksud wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sehingga nyata benang putih. Yang ini fajar shadiq, permulaan waktu subuh. Betul-betul yakin waktu subuh. Daripada benang hitam, penghujung waktu malam itu fajar. Betul-betul yakin. Ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajri. Betul-betul yakin waktu masuk waktu subuh. Surah Al-Baqarah ayat 107. Baru tak boleh makan dah. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahawa tidak ada sebarang imsak sebelum masuknya waktu subuh. Malah Tuhan menganjurkan supaya kita makan dan minum hinggalah atau sampai waktu masuk waktu subuh. Perintah di sini mengikut ulama asal bukan memberi makna wajib. Walau bagaimanapun paling kurang ia memberi makna harus. Boleh makan sampai ke rapat subuh ni. Yang kedua, hadis sahih jelas menunjukkannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzana aw qala hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum." Bila memadakan azan tengah malam, maka silakanlah kalian makan dan minum hingga azan dikumandangkan, atau beliau bersabda sehingga kalian dengar azan Ibnu Ummi Maktum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Asy-Syahadah bab syahadat al-a'ma oleh Abdullah bin Umar, nombor hadis 2656, status sahih. Para ulama sepakat mengatakan bila melakukan azan sebelum masuknya waktu subuh dengan tujuan mengejutkan orang tidur supaya bangun sahur, baru start makan sahur dah. Azan tu tujuan nak bergerak orang bangun sahur. Ibnu Ummi Maktum melakukan azan pula adalah apabila masuknya waktu subuh betul dah. Ibn Abdullah Ibn Maktum ya azan apabila masuk waktu subuh betul dah. Jadi memang ada dua azan lah. Ni sunnah. Mungkin dua azan ni bid'ah dah. Hatta bolehnya dua tarhim ni tarhim ni hak sebelum subuh tu. Nah, tu Nabi tak ajar tu dia boleh buat tu dah.
Di sini tidak disebutkan tentang imsak atau menahan diri daripada makan dan minum dan sebagainya sebelum masuknya waktu subuh. Malah ia menganjurkan supaya makan sampai akhir waktu, itu waktu betul-betul masuknya waktu subuh baru berhenti makan. Tadi sini hadis ni azan supaya menggerakkan orang supaya sahur. Baru start sahur. Mata 10 minit, 15 minit tu baru gerak. Baru azan. Azan apa? Bilal bin Rabah ni azan. Azan tu gerak baru start. Oh, baru ngebel baru start makan. Ada. Baru start makan masa tu dah. Lepas tu berhentinya sebelum azan Abdullah Ibn Maktub. Gitulah. Jadi boleh makan lah, bukan tak boleh makan. Boleh makan, molek makan masa tu lah. Pertama makan kurma, makan hak jenis mudah, bukan macam makan nasi ni boleh belana lah. Poin ketiga dah. Hujah ketiga. Kita beliti sekurang-kurangnya 30 buah kitab muktabar dalam mazhab Syafi'i, antaranya Al-Ummu, Majmu' Syarah Mahzab, Al-Iqna' Al-Mahalli, Hasyiah Al-Bajuri, Asy-Syarqawi, Bahrul Mazi, Kashful Litham dan lain-lain lagi. Sampai 30 buah kitab ni. Selain daripada kitab-kitab muktabar dalam mazhab-mazhab lain. Tetapi bukan kitab mazhab ni baru 30 buah kitab mazhab Syafi'i. Kitab mazhab lain cek juga dah. Tetapi tidak juga kita temui adanya ketetapan imsak sebelum masuknya waktu subuh sebagaimana yang diamalkan oleh kita. Cari punya kitab mazhab Syafi'i, 30 buah kitab mazhab Syafi'i. Cari kitab mazhab lain, cari punya cerita jumpa juga tak ada je ketetapan imsak sebelum masuk waktu subuh. Kata berhenti sebentar molek ke tak ada. Hairan kalau begitu, daripada manakah puncanya ketetapan imsak ini dan siapakah yang mula-mula memperkenalkan imsak ini? Mungkin orang yang menyokong ketetapan imsak ini berhujah dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah. Qultu kam kana bainal adhan was sahur? Qala qadru 50 ayah. Kami bersahur bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian kami bangun pergi bersemayang. Perawi bertanya, berapakah jarak antara bersahur kamu dengan semayang? Zaid menjawab, lebih kurang 50 ayat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab As-Shaum, bab qadri kam baina sahur wa salatul fajr oleh Zaid bin Thabit, nombor hadis 1901, status sahih. Ini bermakna kata mereka bersahur itu sudah selesai sebelum masuk waktu subuh, selama lebih kurang 50 ayat. Maksudnya 50 ayat. Jika dianggarkan tempohnya lebih kurang 10 minit lah dah. Inilah punca berlaku waktu imsak. Ni ustaz-ustaz kita adalah hujah ni dah. Ulama besar, pak mazhab besar mana pun ulama tak ada berhujah dah dengan hadis ni. Ulama lain fahamnya start makan sahur sampai subuh. Jarak dia pun masuk dekat sahur tu dengan subuh. Baru start makan 10 minit dekat dengan subuh dah. Tapi ustaz Malaysia ni dia fahamnya 10 minit tu berhenti makan dah, tak boleh makan. Berhenti makan dah. Lain lah. Tak apalah, kita tengok dah. Namun pemahaman yang seperti ini tidaklah benar kerana pertama, tidak ada seorang pun perawi hadis yang menghuraikan pengertian sebegitu. Tak ada pun kata berhenti makan. Dia kata tasahharu dah. Tasahharna ma'an Nabi kana bainal azan was sahur qala qadra 50 ayah. Antara azan dengan sahur tu 10 ayat. Start sahur pun boleh, berhenti sahur pun boleh kalau sekali pengen dah. Tapi tak hurai begitu dah. Pilih salah satu. Yang kedua, hadis ni ada kemungkinan memberi erti yang lain selain daripada kemungkinan tadi. Ia mungkin memberi erti tempoh antara selesai bersahur dengan sembahyang subuh itu adalah lebih kurang 50 ayat. Mungkin juga. Ini bermakna sudah selesai bersahur, azan dilakukan. Selepas itu sesiapa yang hendak mengambil wuduk, maka ambil wuduk kemudian barulah sembahyang subuh. Lepas sahur tu azan, lepas tu ambil sembahyang apa. Tempoh antara azan, wuduk, sembahyang sunat subuh dan sembahyang subuh itu sendiri ada lebih kurang 50 ayat. Ada boleh faham gitu juga. Berhenti makan dengan bel, terus ambil sembahyang apa, sembahyang sunat apa, baru dah sembahyang subuh 10-50 ayat. Boleh juga faham gitu dah. Tak jelas lah sini dia. Kanal bainal azan was sahur dah. Yang ketiga dah, ia juga mungkin bermasuk tempoh daripada kami mula bersahur. Boleh juga faham. Start sahur, start makan lah. Hinggalah masuk waktu subuh hanyalah sekadar baca 50 ayat. Bukan start berhenti makan, start makan. Bukan berhenti makan, maksudnya 50 ayat start makan. Tambah-tambah orang zaman dulu. Zaman Nabi bukan makan pun kita makan nasi dah, makan bawa kurma gitu-gitu dah, sikit-sikit dah. Jadi dah lah makan 10 minit tu. Tak pelik dah bagi dia lah. Kita ni
Okey, nasi ni rohak juga dah. Mesti 20 minit ke apa dah. Jadi tidak pelik dia. Makan. Lepas tu, best subuh. Dah. Maksudnya start makan. Sahur tu. Yang keempatnya, ulama-ulama hadis malah berdalil dengan hadis ini tentang kelewatan waktu bersahur. Itu dah percepatkan makan sahur yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat-sahabatnya sehingga masa bersahur dengan masuk waktu subuh itu ialah kadar 50 ayat sahaja. Bukan sebaliknya menunjukkan berhenti makan sahur. Dan sebagainya sebelum subuh. Seperti yang berlaku dalam amalan imsak di negara kita. Ulama hadis berhujah kata molek perlewatkan hujah ni. Ayat dalil untuk melewatkan makan sahur. Ni. Bukan dalil itu digunakan hujah untuk berhati-hati. Ihtiyat berhati-hati. Untuk berhenti sebelum masuk subuh. Tak ada ulama. Carilah kitab bersama mana, Pak Mazhab mana ni. Syarah-syarah hadis besar-besar. Tidak ada yang berhujah. Ini hujah bagi kita ni cepat bersiap lebih awal. Berhati-hati jangan dia masuk subuh 10 minit sebelum 50 ayat mesti berhenti. Tak ada sebut gitu. Bahkan berhujah lagi lewat lagi bagus. Dekat subuh lagi bagus. Dah hujahnya hadis ni. Maksudnya dia fahamnya start makan. Dan bukan start berhenti makan. Start makan dah. Ni pelajar. Yang kelima dah. Ayat Quran itu tidak sama panjangnya. Ada yang panjang dan ada yang pendek. 50 ayat yang dimasukkan itu ayat yang panjangkah atau ayat yang pendek atau yang sederhana. Tak jelas dah. Nak kata 10 minit kau. Mungkin 15 minit kau. Mungkin 5 minit kau. Tak jelas lah. Mengikut kaedah usul fiqh, apabila sudah ada kemungkinan tidak boleh lagi jadikan dalil. Tak jelas. Berhenti kau. Apa kau tak jelas. Kena pakai hak asal lah. Ikut ayat tadi lah. Yaqulu ashrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Dah. Ataupun Nabi hak jelas lagi. Nabi kata apabila bila azan. 15 minit, 10 minit sebelum subuh tu. Inna bilalan yu'adzinu bilalin fakulu washrabu. Bila azan. 5 minit, 10 minit awal sebelum subuh. Sebelum masuk subuh sungguh. Nabi suruh makan lagi. Nabi suruh makan. Fakul washrabu tu lagi jelas. Tu jelas hadis tu. Hadis ni tak jelas. Mungkin masuk. Mungkin berhenti. Masuk start. Baru start makan. Bainal azan wa sahur tu start makan. Azan dengan sahur. Jadi ada kemungkinan berlaku. Panjang pendek apa ada kemungkinan lagi. Kaedah usul fiqh bila ada kemungkinan tidak boleh jadikan dalil lah. Kaedah usul menghendaki agar kita mengembalikan nas yang mubaham yang sama ni. Hadis ni sama. Kepada yang mubayyan, yang terang. Terangnya ayat Quran tadi dan hadis hadis Bukhari dah. Hadis kata lepas azan Nabi suruh makan lagi dah. Lepas azan Abdullah ibn Maktum azan Bilal bin Rabah tu 10 minit awal tu Nabi suruh makan lagi. Tu jelas ni. Tu jelas. Hadis ni jadi sama lah. Tak tahu start ke berhenti ni. Jadi kaedah usul menghendaki agar kita mengembalikan nas yang mubaham yang sama kepada yang mubayyan. Yang terang, yang mujmal, yang ringkas mesti dikembalikan kepada yang mufassal yang terperinci. Kenapa pula kita tidak mengambil hadis yang mempunyai banyak kemungkinan itu kepada Al-Quran dan hadis yang terang, yang sahih seperti yang disebutkan tadi. Kita sebut Al-Quran dan hadis tak terang. Okay? Apa nak pakai hadis yang ketiga ni tak terang ni? Orang yang mendokong ketetapan imsak juga mungkin mengambil sikap ihtiyat, sikap berhati-hati, bercermatlah dalam soal ini kerana takut terlanjur dan takut terlajak masuk subuh. Ada baiknya diberhentikan sebelum garis yang tentukan sebelum masuk waktu subuh dahulu. Kenapa pula 10 minit sebelum subuh? Tidak 5 minit atau 15 minit? Tak jelas juga. Apa 10 minit? Tak boleh kau ambil 5 minit. Tak boleh kau ambil 15 minit. Imsak. Mana Nabi ajar kau 10 minit ni. Mesti 10 minit. Tak jelas ni. Dalam soal bersahur, kita patut berihtiyat, berhati-hati. Tidakkah patut juga kita berihtiyat semasa kita berbuka puasa? Kenapa kita tidak melewatkan 10 minit selepas masuknya waktu maghrib untuk buka puasa? Kenapa dah? Kenapa kita tak berhati-hati? Ni duk gegel 2-3 kalau boleh puasa gegel lah. Orang duk tepi laut. Dia perhati matahari tu tinggi lagi, tak masuk maghrib molek lagi. Gimana dah? Macam-macam lah balik jabatan agama nak lepas ni. Tapi nak ceritanya, ada orang pertikaian dia kata dia duduk tempat tinggi sikit. Nampak macam, tak jatuh molek lagi matahari, tiba-tiba maghrib. Kalau kira nak berhati-hati, so, ya kaedah hasal, kaedah fiqh ni nak. Asal-asal ni kita boleh makan. Malam boleh makan. Yang tak pastinya subuh.
Selagi tak yakin subuh boleh makan. Tu kaedah asal dia macam kita ni ketuk ke tak ketuk. Asalnya kita ni ambil air semaya. Kita tak yakin kita berketuk ni. Tubik angin dia. Jadi kena ambil asal tak berketuk. Kalau kita asal tak ambil air semaya, kita tak ingat kita ambil semaya dah ke tak ambil semaya. Kena ambil tak ambil air semaya lagi dah. Tu kaedah asal fiqh ni dah. Kalau kira berhati-hati gak buka puasa. Asal ni kita ni kena yakin masuk waktu maghrib baru boleh makan. Asal-asal you selagi tak yakin maghrib tak boleh buka puasa. Kenapa tak berikhtiar berhati-hati 10 minit lepas maghrib baru boleh makan? Ni capak. Tak ada orang ni. Tempat kita orang Melayu ni cepat menang makan ni. Orang Melayu kita ni masuk buka puasa, masuk goreng kat bar kat makan selalu dah. Tak berhati-hati di situ 10 minit lah lewat sikit. Sedangkan itu lebih patut berhati-hati berbanding sebelum subuh. Sebelum subuh ni tak yakin masuk subuh lagi. Asalnya malam dah. Boleh makan. Biar kena molek. Berhati-hati tu molek. Kalau nak siapa-siapa ustaz mana nak kata imsak boleh. Imsak berhati-hati masa buka puasa tu. 10 minit lepas maghrib baru boleh makan. Tak ada orang berani kecek gitu. Tak ada pula. Nampak sangatlah ustaz kita setengah-setengah tu lebih kepada budaya masyarakat. Bukan berdasarkan ilmu dah. Tidakkah dengan mengamalkan imsak yang seperti ini kita sudah terhalang daripada mendapatkan pahala dan keutamaan melewatkan bersahur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi suruh lewat sahur tu baru kita berhenti sebelum lewat sebelum akhir. Dah. Jadi bermakna kita telah hilang pahala, kurang lah sikit pahala. Lagi lewat lagi besar pahala sahur ni. Tak boleh kelebihan pula. Jelaslah sesuatu yang kita amalkan ini tidak mempunyai landasan kukuh sama ada daripada Al-Quran dan ataupun As-Sunnah. Dan juga pendapat ulama-ulama mujtahidin, pak-pak mazhab pun tak ada sebut. Walaupun wujud, ia hanyalah pendapat yang syaz. Pendapat zaman dulu ni lah, zaman dulu tak ada. Pendapat yang syaz ini mengikut ulama tidak boleh dipakai bagi amalan umum. Apatah lagi untuk dibuat landasan dalam fatwa. Oleh itu, marilah kita perbaiki segala amalan kita sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah supaya kita mendapatkan keberkatan dan kejayaan yang dijamin oleh Rasulullah SAW apabila kita berpegang kepada kedua-duanya. Pihak kami juga berharap agar institusi agama tanah air sama ada rasmi ataupun tidak rasmi membuat penelitian dan kajian semula terhadap isu ini. Kemudian memberikan penjelasan kepada umum supaya mereka tidak meraba-raba lagi dalam soal agama. Termasuk bahagian kelima lah. Termasuk nak. Pasal sikit sangat lah dekat ni. Fiqh Imam Bukhari. Okay, kita masuk bahagian kelima dah. Fiqh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari ni ada fiqh dia dah. Ada fiqh dia. Ni yang setengah orang marah mengaji kitab sahih Bukhari. Kau apa yang kata lepas lah apa. Tapi masalah dia kata Imam Bukhari ni mazhab Syafi'i. Kalau Imam Bukhari mazhab Syafi'i lagi boleh lah kita baca kitab hadis dia tu. Apa takut tak serupa dengan mazhab Syafi'i kita. Kalau dia kata Imam Bukhari mazhab Syafi'i, setengah-setengah ustaz kita ni kata Imam Bukhari mazhab Syafi'i, ia tidak ada fiqh sendiri dah. Nah. Kalau begitu lebih baiklah kita lagi moleklah kita baca fiqh Imam Bukhari ni. Sebab fiqh Imam Bukhari fiqh Syafi'i. Fiqh Imam Bukhari sama dengan fiqh mazhab Syafi'i. Apa masalahnya nak? Ni takut pula orang mengaji Imam Bukhari dah. Fiqh Imam Bukhari takut sesak pula dah. Adalah penyakit lah. Okay, bahagian kelima ni kita nak bincang fiqh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Pendahuluan Imam Bukhari sudah mewariskan lebih 20 buah kitab kepada generasi di belakangnya. Dah, ada 12 buah kitab. Jami' As-Sahih, tapi kitab yang terkenalnya ialah kitab Sahih Bukhari lah. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Hadis Rasulullah SAW. Kitab ini lebih terkenal dengan nama ringkasnya Jami' Sahih Bukhari ataupun Sahih Bukhari. Jami' Bukhari ataupun Sahih Bukhari. Ia selain memuatkan fiqh Bukhari dalam erti yang umum, memuatkan juga fiqh Imam Bukhari dalam erti yang khusus. Dah. Fiqh yang masuk umum ni fiqh faham agama. Faham agama tidak fiqh dari segi fiqh takrif fiqh dia ni tak. Akidah pun fiqh dulu ni. Fiqh akbar dah. Akidah akhlak pun sejarah pada kitab Imam Bukhari ni ada dah. Kitab apa? Maghazi pun ada dah. Jadi dalam maksud yang umum tu maksudnya kefahaman umum agama dalam pelbagai bab. Tu fiqh Bukhari. Kalau fiqh khusus, fiqh zaman kita faham ni, fiqh dari segi hukum fiqh ni,
Yang khusus pun ada juga fiqh Bukhari yang khusus. Yang tidak terikat dengan 4 mazhab ni lah. Dia ada cara fikir faham yang tersendiri lah Imam Bukhari lah. Ya, Imam Mujtahid juga Imam Bukhari lah. Tu kaedah dia. Tapi ada setengah-setengah ngata ngaji hadis tapi tak kata Imam Bukhari ikut mazhab Syafi'i. Kalau gitu tak apalah. Lagi molek lah. Ngaji lah kita Imam Bukhari. Jangan takut pula kata tak ikut mazhab Syafi'i pula. Kalau nampak pelik sikit pun kita terima lah. Tu mazhab Syafi'i. Kita faham dah. Jika dilihat kepada fiqhnya yang umum akan mendapati Imam Bukhari sebagai seorang alim yang luar biasa kealimannya sangat alim lah. Dan kedalaman fahamnya yang mendalam dalam agama dalam pelbagai aspek ilmu Islam ni sangat mendalam. Ini kerana kitab Sahih Bukhari adalah kitab jami', kitab himpunan semua bab yang sekurang-kurangnya mengandungi 8 bab besar. Paling kurang kena ada 8 bab besar baru panggil jami'. Tidak dipanggil sunnah, dipanggil lain lah, tak panggil jami' lah. Jami' ni kitab yang merangkumi semua bab besar ni. Iaitu ada 8 bab besar, iaitu pertama akidah pun ada dah. Bukan hukum fiqhnya, akidah pun ada. Yang kedua hukum hakam. Fiqh biasalah. Yang ketiga kitab fitan. Fitan ni fitnah akhir zaman. Dah tentang asyaratus sa'ah. Tanda-tanda akhir zaman ke apa dah. Ataupun bencana ke apa dah. Yang keempat kitab adab pun ada dah. Akhlak adab dah. Yang kelimanya sirah dan sejarah. Maghazi ke apa kitab sirah pun ada. Yang keenamnya kitab riqaq. Dah. Akhlak ataupun hati ni riqaq dah. Dah. Sentuhan hati ni riqaq. Yang tasawuf lah riqaq dia. Yang keenamnya tafsir. Kitab tafsir pada sini. Yang ketujuhnya manaqib. Ini manaqib ni biografi lah. Biografi sahabat, biografi apa pun ada. Dengan menyusun kitab istimewanya ini dalam bentuk kitab jami'. Dia himpunan. Imam Bukhari sebenarnya mahu mengemukakan satu panduan agama yang lengkap. Berpandu ke hadis-hadis Rasulullah SAW yang diperakui tinggi tahap kesihannya. Dah. Panduan lengkap, tahap tinggi, kesahannya tahap tinggi. Gitu dah. Jadi lengkap ni. Nak mengaji agama pada hak ni so kitab ni, habis tasawuf pun mengaji, sirah pun mengaji, akidah pun mengaji, fiqh pun mengaji, habis mengaji. Semua bab mengaji dah. Bukan nak matlamatnya sahih saja. Ada setengah kata sahih saja. Nak cerita sahih tidak. Nak cerita mengaji agama betul-betul lah. Beliau sama sekali tidak bermaksud mengumpulkan hadis-hadis yang tinggi tahap kesahihannya semata-mata. Seperti setengah-setengah ustaz kita faham. Tidak. Malah melalui bab-bab dan tajuk-tajuk ciptaannya, tajuk-tajuk yang Imam Bukhari sendiri bubuh. Beliau ni Imam Bukhari bermaksud mengajarkan metod istinbat. Kaedah nak mengeluarkan hukum. Di samping istikhraj misail dan nuqat daripada hadis-hadis tersebut dah. Kadang-kadang nak tubik masalah-masalah lah. Kefahaman-kefahaman dan juga kadang-kadang kritikan hadis pun kita belajar kaedah nak kritik hadis. Selain itu, beliau juga mahu ijtihadnya dalam memahami hadis-hadis tersebut. Dia nak sebut ijtihad dia. Selain itu, beliau juga mahu ijtihadnya dalam memahami hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum Rasulullah SAW terakam dalam sebuah kitab yang berasaskan hadis-hadis nabawiyah. Zaman dulu memang begitu. Dia tidak tulis kitab fiqh ni. Waktu ambil pendapat, kau gini-gini, hujah balik. Dia tidak, ia hadis lah tu. Kitab al-umum, kitab al-umum Imam Syafi'i sendiri pun hadis je, pendapat yang sikit. Apa tu hadis macam ni. Kitab Muwatta' Imam Malik, semua kitab-kitab hadis dulu dia lebih kepada pendapat tu mesti ada dalil selalu. Main dalil lalu. Dia bukan main pendapat banyak-banyak dah. Lepas kitab mutaakhirin ke dia ni tak, kitab Tuhfatul Muhtah, Quniyatul Muhtah, banyak pendapat lah, dalil sikit je lah. Jadi ijtihad tu banyak lari jauh lah. Kadang-kadang mungkin nak kata lagi jauh tidak juga, tapi tidak berdasarkan dalil janganlah. Jadi kita ni kadang-kadang bercanggah jauh lah antara kitab Tuhfah dan kitab Nihayah tu dah. Dalam mazhab Syafi'i itu bercanggah. Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami itu bercanggah. Kerana dia detail sangat lah. Tapi ni tidak dah. Zaman dulu memang ngaji hadis tu secara umum dah, ya pendapat tu mesti ada dalil dah. Cara ngaji dulu. Hadis lalu. Oleh itu tepat sekali kata-kata seorang muhaddis terkenal dari Pakistan, pengasas Jami'atul Ulum Al-Islamiyah Karachi, iaitu Allamah Al-Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri, pengasas Jami'ah Islamiyah Karachi lah, di Karachi dah, di Pakistan dah. Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri bahawa dia ada dua dah pecah. Dia bendi ni duduk di India lagi dah. Hak pergi Pakistan ni, itu tubuh Karachi ni dah. Jami'ah Universiti Karachi dah.
Pengasas dia Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri bahawa Innal Bukhari arada an yasnafu kitaban fid din qabla an yasnafa kitabul hadis. Sebenarnya Imam Bukhari menulis sebuah kitab tentang agama. Lebih daripada maksudnya menulis sebuah kitab hadis. Bukan nak cerita kitab hadis ni, bukan nak cerita matlamat, nak cerita hadis ni sahih. Tak. Nak cerita ni hadis ni nak pergi agama ni. Kita nak pergi agama, kita mengaji kitab hadis Sahih Bukhari ni dengan maksud nak beramal dengan agama ni. Tasawuf pun situ, akhlak pun situ, semua sekali situ dia. Kebenaran kata-kata Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri itu dapat disaksikan sendiri oleh sesiapa sahaja yang mempelajari Sahih Bukhari daripada guru yang mursyid. Atau membacanya dengan berpandukan syarah-syarah yang muktabar, akan perhati dah, oh ni bukan nak cerita semata-mata sahih, tapi nak cerita kita nak amal agama macam mana dah. Ijtihad dia dah. Ijtihad Imam Bukhari situ dah. Dalam kesempatan yang terakhir ini, penulis akan cuba mengemukakan sedikit tentang fiqh Bukhari dalam kedua bentuk. Pertama, fiqh Bukhari dalam arti yang umum. Kefahaman agama. Fiqh ni kefahaman dalam agama dalam bab semua bab lah. Termasuk dalam akidah, dalam akhlak, dalam sirah, dalam semua perkara dalam pembentukan sasiah akhlak ke apa. Dia panggil fiqh secara umum ni. Yang keduanya fiqh secara khusus. Okey, dalam arti yang umum, fiqh kefahaman. Fiqh Bukhari dalam arti yang umum. Kefahaman agama dalam maksud yang umum. Pertama, fiqh dalam arti yang umum bermaksud kedalaman kefahaman tentang agama. Dan ini dapat difahami daripada firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minina liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam tentang agama, dan supaya mereka dapat mengajarkan kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Surah Taubah ayat 122. Jadi, agama ni jaga, pergi pun jaga juga. Nak jaga agama tu. Dan nak jaga agama juga, ulama, mengaji je. Kalau tak rosak agama ni dengan pok-pok ahli bid'ah ni, behi kubur lah, capal lah apa ni, punahlah agama ni. Siang agama rosak kerana orang-orang yang tak betul mengaji ni. Jadi orang yang mengaji betul ni, faqih mendalam, dia akan menentang perkara khurafat bid'ah, sehingga agama ni suci, tulis, bersih. Jadi perjuangan yang besar, bukan saja orang pergi jihad, pergi Palestin ke apa tu saja. Orang ulama pun kita kena hargai lah jasa dia dalam menjaga agama lah. Dua-dua penting lah. Saling-saling itu kerja masing-masing. Agama ni bukannya khusus bagi orang tertentu dah. Tambah-tambah zaman kita ni agama pun pecah dah. Ada takhasus, ada yang pakar fiqh, ada pakar hadis, ada pakar muamalah, ada pakar siasat. Jadi tidak satu dah. Ada keluar engineering lah, doktor lah, apa dah, ekonomi lah, macam-macam. Semua tu kena bekerja sama. Semua tu orang yang faqih belaka, yang nak jaga agama belaka. Tidak boleh orang yang mengaku dia ulama, orang lain ni bukan ulama. Nak jaga agama, nak jaga negara, tidak memerlukan orang lain dah. Tidak. Semuanya kena bekerja sama dah. Dalam hadis, Nabi SAW berkata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan, may yuridillahu bihi khairan. Siapa-siapa Allah hendak dia kebaikan dah. Yang istimewa lah, kebaikan istimewa untuknya, nescaya dia memberikan kepadanya, Allah beri kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Yufaqihu fid din. Jadi kefaqihan, kefahaman yang mendalam tentang agama. Allah akan bagi kepada orang yang Allah nak dia baik. Dunia akhirat dia baik, Allah akan bagi dia faham mendalam. Bukan faham atas tara, atas angin dah. Mengaji pun atas tara, cerita sikit percaya dah, khurafat secara. Dia boleh kritis. Ni cerita orang Melayu daripada Bani Tamim pun percaya. Lepas tu dah keturunan Bani Israel pula gagal ni nak. Ada profesor mana. Tak kira lah dia profesor ke apa cerita pun, kita kena tapis. Berasa pelik sikit, tanya. Mentah mana? Kaji setara mana? DNA setara mana? Dia buat kaji-kaji kan banyak lekat lah. Tengok rujuk dalam internet. rujuk Wikipedia lah, rujuk blog-blog dah. Tahun lalu dah. Jadi kita kena faqih. Tak kira lah kita bukan ustaz apa, kita kena mengaji sistem tu menyebabkan kita pun tidak mudah tertipu dalam beragama dah. Hadis tadi dan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis itu direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Ilmi
Bad man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Oleh Muawiyah, nombor hadis 71, statusnya sahih. Okey, yang kedua. Dalam fiqh Bukhari secara umum ni. Fiqh Bukhari dalam arti yang umum itu sesungguhnya dapat dikesan pada penyusunan dan persembahan bab-babnya, tajuk-tajuk babnya. Dan tajuk-tajuk serta hadis-hadis dalam kitab sahihnya sendiri. Walau bagaimanapun ini dapat dilihat seperti di bawah. Pertama, kesesuaian dan kesinambungan antara satu kitab dengan satu kitab yang lain daripada awal kitab Sahih Bukhari hingga ke akhirnya. Sahih Bukhari ni style berantai, terikat dah. Ya ada bab akhir, bab gapi yang terikat macam satu rantai ni mesti kait dengan bab seterusnya lah. Dia bukan tak bersama, ia bersambung lah. Yang kedua, kesesuaian dan kesinambungan antara satu bab dengan satu bab yang lain dalam setiap kitab daripada awal kitab Sahih Bukhari sehingga akhirnya. Satu bab dengan satu bab yang lain pun ada kaitan. Mesti ada kaitan, macam ada ikatan, macam ada rantaian. Kalau dia mengaji betul, akan berasa macam tu dah. Yang ketiga, penggunaan sirah tamrid dalam tarjamatul bab menunjukkan kedaifan suatu riwayat atau riwayat itu adalah riwayat bil makna, bukan riwayat bil lafzi. Dah. Atau boleh jadi juga beliau bermaksud menyatakan bahawa riwayat itu adalah riwayat mukhtasarah, ringkasan. Bagaimanapun pada kebiasaannya penggunaan sirah tamrid oleh Imam Bukhari menunjukkan riwayat tersebut selepas itu adalah dhaif. Ya. Tidak bermakna dah. Ni sekarang mengaji maulid lah. Tidak bermakna satu benda yang dhaif tu tak pakai langsung. Orang nak pakar dah. Dalam makna yang betul lah. Kadang-kadang tapi dia tidak yang menggunakan sirah tamrid. Ruwiyah ke apa dah. Ada qila ke apa dah. Jadi benda sirah tamrid ni boleh. Bukan hujah 100%. Maksudnya makna yang betul dia pakai. Dah. Bukan bermakna hujah teguh. Tapi boleh boleh dipakai dah. Kadang-kadang dengan makna lah. Ada juga hadis tu sahih. Cek ulama cek sahih ni. Banyak ni. Tapi secara makna tidak secara tepat lafaznya. Sebagai berhati-hati tak boleh guna dengan sahih, dengan jelas sahih ke dhaif. Tak boleh guna tu Nabi bersabda. Beza lafaz sikit tu kerana makna yang betul dia guna sirah tamrid pun ada juga dah. Sirah yang menunjukkan kelemahan lah. Ada diriwayatkan, diceritakan lah. Gitu, dikatakan. Belum lemah lah sikit dah. Okey, yang keempatnya, penggunaan kata-kata wa dzukira lana, qala li, qala lana, qala fulanun dan wa dzukira li menunjukkan bahawa riwayat tersebut selepas itu diambilnya secara muzakarah. Ard dan munawalah bukan secara tahdis dan sama. Ada juga hadis ni. Keadaan lah. Sekadar muzakarah ni dia bicara secara bukan daripada tok guru kepada tok guru dah. Yang ambil pada sama level dia atau berbincang ataupun munawalah ni beri kitab ke apa dah. Dah orang berkata ni aku beri kitab ni beri sesuatu sanak ni. Kitab ni boleh kamu dah. Ni secara munawalah. Secara tahdis atau sama ni mengaji, boleh kitab pun mengaji pula tok guru dah. Tulis kau ataupun terima kitab kau, baca tok guru baca kau dia baca tok guru dengar dah. Ni tahdis atau sama. Ni hak tinggi, hak bagusnya. Tapi hak lain itu tidak. Tapi guna ungkapan-ungkapan tu lah. Untuk beza dah. Yang ke-5 dah. Okey. Apabila Imam Bukhari mengemukakan pendapat atau ijtihad seorang sahabat atau tabi'in dalam sesuatu tajuk yang dibincangkannya, maka itu berarti bila memilih dan mentarjih pendapat sahabat atau tabi'in tersebut. Dah. Kadang-kadang dia sebut ni sahabat kata, ni tabi'in kata. Sebab apa dia berbuh tu? Sebab dia pilih pendapat tu lah. Dia terjih, dia kuatkan pendapat sahabat tersebut atau tabi'in tersebut. Dengan kata lain, dapat juga disimpulkan bahawa pendapat dan ijtihad Imam Bukhari juga sama seperti pendapat dan ijtihad sahabat atau tabi'in tersebut juga. Yang cerita pendapat tu, dia terima pendapat tu lah. Yang keenam, apabila terdapat dalam suatu hadis perkataan ganjil ataupun gharib, yang mungkin tidak difahami dengan mudah oleh orang ramai, tetapi perkataan itu sendiri atau pecahan perkataan itu terdapat juga dalam Al-Quran, maka Imam Bukhari biasanya akan mengemukakan pendapat ahli tafsir tentangnya bersama-sama dengan maknanya. Perkataan ganjil akan ikut tafsir ahli tafsir. Tetapi beliau seringkali mengemukakan perkataan berkenaan daripada ayat Quran dengan amat ringkas sehingga tidak terlintas di hati pembaca tidak menghafal Quran. Kadang-kadang dia bunyi ayat Quran itu ringkas ni. Sebab dia orang zaman dulu biasa mengaji Quran ni, ngapal Quran ni ramah. Jadi Imam Bukhari bunyi ayat sikit ni pendek ni, orang yang ngapal Quran agak dia boleh faham lah. Ya.
Dah. Jadi orang tak ngapa Quran bahasa tak faham dah. Tujuannya adalah bagi menyatakan bahawa perkataan tersebut dalam hadis itu sebenarnya bukanlah ganjil dengan erti lemah dari sudut bahasa Arabnya. Kerana ia juga digunakan oleh Allah dalam Quran. Jadi walaupun tak biasa bahasa Arab biasa, tapi sebenarnya ada Quran guna bahasa Arab dalam Quran ini diterima pakai dan kuatlah berbanding bahasa Arab fasal lain ni. Bahasa Arab Quran ni dia paling fushah, paling tulen lah bahasa Arab asli dah. Yang ke-8 dah. Pada permulaan setiap kitab yang ke-7. Seringkali dalam juga Imam Bukhari hanya mengemukakan satu perkataan sahaja daripada beberapa ayat Quran. Di samping tafsirnya apabila ada pertaliannya dengan satu bab yang dikemukakan beliau. Keraplah kali ni. Satu perkataan saja daripada beberapa ayat Quran. Di samping tafsirnya. Jika ada kaitan dengan bab dia lah. Tujuannya adalah untuk mengemukakan seberapa banyak ayat Quran dengan seringkas yang mungkin keterangan dalam konteks bab yang dikemukakan itu. Jadi nak suruh ringkas mungkin. Sebenarnya kitab Sahih Bukhari walaupun kita tengok tebal, kita ni tebal lah. Kita zaman kita ni sibuk benda lain dah. Orang zaman dulu ni kitab tu kecil lah. Kitab himpunan yang kecil. Kitab ringkasan lah. Kalau pakai peringkas-peringkas, lepas tu mengaji tak guru lah. Maulid ni mengaji tak guru, syarah panjang lagi dah. Tu kaedah. Yang ke-8. Pada permulaan setiap bab, kitab berkenaan dengan hukum hakam, Imam Bukhari mengemukakan suatu perkataan yang menunjukkan tarikh permulaan suatu hukum itu disyariatkan. Pada permulaan setiap bab, hukum hakam ni Imam Bukhari kadang nak tunjuklah bila syariat dah. Kerana ada perbahasan nasih mansukh apabila disyariatkan hukum tertentu dah. Kadang-kadang ada sebut dah. Yang ke-9, pada akhir setiap kitab dalam Sahih Bukhari-nya, Imam Bukhari akan mengisyaratkan pada tamatnya atau berakhirnya kitab itu dengan suatu hadis atau sekurang-kurangnya satu perkataan daripada hadis tertentu yang sekaligus mengisyaratkan pada kesudahan hidup manusia itu mati. Dia ada hidup, dia ada mati. Kalau bab tu kita nampak macam ada rantaian hidup mati dah. Ingat semua mati, ingat semua pada kematian dah. Setiap benda ni ada penghujungnya, ada kematian. Ya adalah isyarat. Ya ada seni dia lah. Nak suruh ingat kematian semua tu ada cerita pasal mati, ada kait nak mati dah. Ada bab lain tapi cerita bab mati ada juga seleh sikit bab mati dah. Perkara tentang kematian dah. Nampak masuk kematian dah. Maksud Imam Bukhari ialah mengingatkan dirinya sendiri, matlamatnya peringat diri sendiri dan juga orang-orang lain. Bahawa setiap perkara yang ada permulaannya pasti ada kesudahannya dan bagi manusia kesudahan hidupnya ialah kematian. Oleh itu manusia hendaklah sentiasa bersiap sedia menghadapi kematian dengan bekal akhirat semasa hidup di dunia ini. Jadi setiap bab tu ingat kematian sama. Cara Imam Bukhari dah. Yang ke-10. Imam Bukhari beriltizam. Beriltizam tidak mengemukakan suatu hadis atau suatu bab dalam kitab sahihnya berulang-ulang kali dalam lafaz dan makna yang sama. Justru kita pasti akan mendapati perbezaan pada isnadnya, sanadnya berbeza. Lafaz hadis sama tapi sanad berbeza pada. Atau maksud daripada suatu hadis yang mungkin dikemukakan oleh Imam Bukhari lebih 20 kali seperti hadis Barirah. Kadang-kadang maksud yang berlain tentang satu hadis. Hadis yang sama tapi maksudnya lain. Ni boleh guna sini, ni boleh guna makna gini. Jadi kadang istinbat dia lain lah. Maksudnya lain lah. Jadi hadis yang sama dengan maksud yang lain lah. Adalah. Jajar kita hadis berlain ni sampai 20 kali pun ada. Hadis yang diguna dalam maksud yang berlain ni. Yang ke-11, abwab dan tarajim. Bab-bab tajuk-tajuk bab. Ciptaan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya adalah gedung mutiara fiqh beliau yang tidak ternilai. Imam Bukhari ni kalau orang tak mengaji ingat ko semata-mata sahihnya. Sanad kuat lah, perawi kuat. Tapi bagi orang mengaji bukan matlamatnya Sahih Bukhari tu, tajuk bab dia tu. Tu hak paling bernilainya lah. Ngaji bab tajuk bab dia dah. Maksud ijtihad Imam Bukhari. Kefahaman Imam Bukhari. Para ulama mengakui bahawa tidak pernah wujud sebuah kitab hadis yang memuatkan keajaiban abwab, tajuk-tajuk bab dan tarajim. Itu tajuk bab jugalah. Seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari dah. Kefahaman Bukhari yang mendalam tu sangat hebat, sangat menarik, sangat geliga, sangat menarik bagi orang yang mengaji dah. Sangat seni dah. Abwab dan tarajim Bukhari adalah intisari sepanjang hayat penyusunannya dalam pelbagai aspek ilmu Islam berlandaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Intisari dah.
Para pensyarah Sahih Bukhari sudah mengutarakan beberapa usul, beberapa kaedah untuk memahami maksud yang tersirat, yang terselindung di sebalik abwab dan tarajimnya, bab-bab tajuknya dah. Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, ni syekh hadis di Diobandi ni. Nizamuddin apa dia? Dia jugalah buat kitab Fadhil Amal tu dah terkenal Jamaah Tabligh ni. Tapi kitab tu kitab yang masa tak sihat dah. Boleh-boleh nyenggi kita tu. Boleh-boleh nyenggi tulis tu semua siap mentah dah. Mungkin nulis cepat dah. Kitab ilmiah dia dah. Al-Jazul Masalik dah. Lepas itu untuk guru dia dah. Bazlul Majhud tu hebat benar dah. Tu kitab ilmiah. Kitab Fadhil Amal tu kitab boleh-boleh nyenggi dah. Kata boleh-boleh sakit tu. Boleh-boleh rehat dia ditulis dah. Bila kepala dia tak rujuk ke apa pakai tulis dah. Malah sudah mengemukakan sampai 70 usul, 70 kaedah bagi abwab dan tarajim Sahih Bukhari yang diletakkan di hadapan sebagai panduan oleh setiap orang yang mahu menjiwai fiqh Bukhari. Nak faham fiqh Bukhari ni? Baca kaedah nak faham dia. Ya ada kitab khusus bincang tentang cara nak faham kefahaman Bukhari, nak faham tajuk dia dah. Yang ke-12, kadang-kadang Imam Bukhari mengemukakan suatu hadis marfu', hadis yang sama kepada Nabi sebagai tajuk, sebagai suatu bab dengan maksud menyatakan kesahihan hadis itu walaupun tidak menepati syarat Sahih Bukhari nya lah. Syarat itu tak siapa tapi sahih hadis tu. Ibu boleh tajuk bab dia dah. Benda yang sama dengan tajuk bab tu hadis yang kuat sanad tu yang lebih tegar ke kadang-kadang dia guna hadis sahih yang tidak siapa syarat dalam bab tajuk bab dia dah. Tujuan sebenar Imam Bukhari dalam hal ini ialah mahu menjelaskan bahawa kesahihan hadis itu ada banyak tahapnya. Walaupun hadis yang dikemukakan dalam tajuk bab tadi tidaklah menepati syarat yang ketatnya, syarat Sahih Bukhari-nya yang ketat, namun tetap tahap kesahihannya boleh meningkat. Apabila beliau mengemukakan pula syawahid bagi hadis-hadis sahih yang menepati syaratnya di bawah bab tersebut. Kadang-kadang jadi kuat hadis yang kurang kuat tu kerana ada sokongan lain daripada sahabat, daripada lain yang menepati syaratnya. Jadi maknanya kuatlah hadis tu ni. Yang ke-13. Seringkali juga Imam Bukhari membantah pegangan umum dalam suatu perkara padahal ia tidak berlandaskan alasan yang kukuh. Jika terdapat hadis dalam soal berkenaan maka ia adalah hadis yang dhaif. Ini dapat dilihat pada tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari bab mautun yaumil isnain. Bab mati hari Isnin. Tujuan beliau membuat bab ini ialah menyatakan hari yang paling baik untuk kematian seseorang ialah hari Isnin, bukannya hari Jumaat. Seperti yang difahami oleh ramai orang. Hal ini kerana Rasulullah SAW sendiri sudah ditakdirkan wafat pada hari Isnin, bukannya hari Jumaat. Kita setengah-setengah kita, maulidnya mati malam Jumaat lah, hari Jumaat lah. Ramailah cakap begitu. Imam Bukhari nak bantah. Yang terbaik bukan mati hari Jumaat, tapi mati hari Isnin. Seperti Nabi lah. Yang ke-14. Berpandukan hadis-hadis sahih yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari-nya didapati banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita sirah dan sejarah yang tersebar dengan meluas dan menjadi pegangan umum masyarakat Islam. Ia adalah salah kerana terang-terangan bercanggah dengan sumber-sumber yang muktabar dan muktamad dalam agama. Kadang-kadang Imam Bukhari ni nak kritik. Contohnya, sebagai contoh kisah Isra Mi'raj dari rumah Ummu Hani yang terkenal, sangat terkenal dah. Nabi Muhammad SAW berhijrah pada waktu malam dengan Ali radhiyallahu anhu. Ini nak kritik. Ada riwayat dia nak kritik riwayat Suhu dan Ibn Ishaq juga. Hijrah pada waktu malam dengan Ali. Padahalnya dalam Sahih Bukhari sebut pada siang hari. Jadi riwayat malam Nabi hijrah pada waktu malam dengan Ali radhiyallahu anhu mengambil tempat tidur baginda SAW. Kisah Hindu memakan hati Hamzah radhiyallahu anhu dan lain-lain tu ada cerita-cerita yang karut tu yang lebih terkenal daripada Sahih, yang lebih terkenal daripada riwayat Sahih. Dikritik oleh Imam Bukhari dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Kita nak perhatilah mengaji maulid kita kenapa ni nak kritik riwayat ni, ni nak kritik riwayat ni. Kadang-kadang cerita sikit je, nak cerita riwayat yang karut tu ada kadang-kadang di Sahih Bukhari setengah orang tak faham. Bukan membenarkan, nak kritik. Yang ke-15, Imam Bukhari juga sudah membongkar banyak sekali kepalsuan yang terdapat dalam ajaran tasawuf yang tersebar dalam masyarakat Islam. Seperti kepercayaan terhadap kehidupan Khadir, Nabi Khadir dah, yang seringkali didakwa oleh orang-orang sufi sudah didatanginya dan mendapat bimbingannya. Padahal syaitan iblis mengaku Nabi Khadir tipu dah.
Demikian juga dengan dakwaan tentang mereka tentang kewalian mutlak Ali dalam membawa ajaran ilmu hakikat daripada Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Jadi kadang Imam Bukhari buat tajuk ni nak kritik ajaran tasawuf. Memang pensyarah Bukhari akan nampak Imam Bukhari kata Nabi Khadir ni mati dah. Dengan tajuk bab dengan hadis tu nak ceritanya Nabi Khadir ni mati dah. Tidak hidup lagi pahna ni dah. Lepas tu nak kritik juga pintu ilmu Ali lah. Pintu ilmu Nabi tu nak dapat ilmu, pintu ilmu nak dapat tu daripada Ali saja dah. Riwayat tersebut pun daripada Sahih Bukhari ni akan kita nampak macam ni nak kritik ilmu hakikat tasawuf dah. Yang mutlak daripada Ali dah. Tarekat ni ilmu tasawuf ni yang ambil jalur sanadnya pada Ali. Daripada Imam Syiah dah. Hak rekod hak barunya iaitu Abu Bakar. Tetap logik lah. Abu Bakar mati awal benar dah. Kenapa tak ambil daripada Umar? Kenapa tak ambil daripada Uthman? Nampak tak berapa karut sikit lah tu. Jadi Ali ni banyaknya. Ali ni betulnya tarekat dah. Okay, sekarang itulah saja perbincangan kita tentang fiqh Bukhari yang umum. Fiqh Bukhari yang khusus. Fiqh macam kita faham fiqh 4 mazhab ni. Kita bincang lepas ni lah. Untuk panjang pula perbahasannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.